Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Yohanes 19 ayat 1 hingga 3 dan 17 hingga 22. Setelah itu, Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan supaya Yesus disesah. Askar-askar mengambil mahkota daripada duri dan mengenakannya kepada kepala Yesus. Kemudian mereka menyarungkan jubah berwarna ungu ke tubuhnya. Mereka datang kepadanya dan berkata, "Daulat Raja orang Yahudi," lalu menamparnya. Yesus pun mengangkat salibnya dan pergi ke satu tempat yang dipanggil tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalib Yesus bersama-sama dua orang lain di kiri dan kanannya, dan Yesus di tengah. Pilatus memerintahkan supaya satu cacatan ditulis dan diletakkannya di atas salib itu. Tulisan itu berbunyi, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Ramai orang Yahudi membaca tulisan itu kerana tempat Yesus disalib itu dekat dengan kota, dan tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Yunani dan Latin. Ketua-ketua imam Yahudi pula berkata kepada Pilatus, "Janganlah tulis Raja orang Yahudi, tetapi tulislah, dia berkata dia Raja orang Yahudi." Pilatus menjawab, "Apa yang sudah kutulis itu, sudah kutulis." 연합성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota memindai gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Bayangkanlah suasana sekitar waktu ini 2000 tahun yang lalu, pada hari Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan puasa anda semua? Kita telah berpuasa untuk mengingati hari ini, meskipun tidak disebut secara langsung sepanjang minggu penderitaan ini. Berpuasa 1 atau 2 kali makan adalah baik, tetapi saya mengusulkan anda untuk berpuasa 2 kali makan. Selepas makan malam, anda akan dapat menikmati sepenuhnya ibadat malam Jumaat dan menerima kasih kurnia. Adalah baik untuk berpuasa pada waktu pagi dan tengah hari Jumaat dan makan malam, supaya anda dapat berjaga dalam ibadat malam Jumaat. Sudahkah anda makan malam? Yesus mati selepas disalibkan lalu dikuburkan. Pasti banyak orang meratapi kematian Yesus. Aku sangka Yesus ialah Mesias yang akan menyelamatkan kita. Bagaimanakah dia boleh mati begitu sahaja? Harapan kita sudah punah. Pasti ada yang berfikir begitu. Yang lain pula mungkin meratap dan merintih. Dalam dunia penuh derita ini, Yesuslah alasan bagi saya untuk terus hidup. Sekarang, untuk apa lagi saya hidup? Bagaimanakah pula dengan anda? Sehingga saat Yesus mati di atas kayu salib, anda telah berpuasa dan merenungkan penderitaannya. Tetapi kini, penderitaan itu telah selesai. Lalu anda hadir ke ibadat dengan hati yang penuh sukacita. Hal ini demikian kerana anda memahami ketentuan Tuhan Bapa yang tersembunyi di sebalik salib. Hal ini demikian kerana anda mempunyai iman menantikan cahaya keselamatan yang seperti cahaya fajar yang mengisin. Yohanes 16:22 menyatakan, "Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi aku akan menemui kamu lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diragu oleh sesiapa pun." Melalui khutbah ini, saya berharap anda benar-benar memahami kemuliaan dan berkat yang terkandung dalam salib Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda sentiasa dipenuhi sukacita yang tidak dapat dirampas oleh sesiapa pun. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apabila Yesus memulakan pelayanan umumnya, orang ramai mula menyaksikan kuasa yang menakjubkan yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka sebelumnya.
벙어리가 말을 orang 하며 buta melihat, 문진뱅이가 orang 걷고 bisu 뛰어치고 bercakap, dan orang 흉악한 lumpuh 귀신이 berjalan dan 사람에게서 melompat. 떠나며 심지어 Orang yang 죽은 kerasukan roh 자도 iblis mendapat 살아났습니다. kelepasan. 바람과 Orang mati 파도조차 dihidupkan 예수님의 semula. 명령에 순종하였고 오병이어의 기적도 Ribu dan ombak juga menurut 나타났시오. perintah Yesus, serta mukjizat 5 buku roti dan 2 ekor ikan terjadi. Bersama dengan kuasa ini, autoriti firman yang disampaikan oleh Yesus begitu mulia. Firman yang penuh kuasa dan menyentuh hati, tidak dapat dibandingkan dengan ajaran mana-mana cendekiawan atau imam yang mahir dalam hukum Taurat. Firman-Nya memberikan harapan untuk hidup dan syurga. Orang ramai melihat Yesus demikian dan berfikir Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Alkitab. Selain itu, mereka berharap Yesus akan menjadi raja mereka, mengalahkan penindasan Roma dan memulihkan kemuliaan Israel. Murid-murid yang paling rapat dengan Yesus juga sangat yakin bahawa Yesus akan menjadi raja, sehingga mereka bertengkar sesama sendiri tentang siapa yang akan menjadi lebih besar kelak. Namun begitu, Yesus tidak menjadi raja Israel, juga tidak mengumpulkan tentera untuk melawan empayar Roma. Suatu hari, Yesus ditangkap oleh pegawai Yahudi, diserahkan kepada askar Roma dan diseksa dengan kejam. Dia disebat sehingga tubuhnya terkoyak. Akhirnya, dia disalibkan. Pada zaman itu, hukuman salib hanya diberikan kepada pembunuh atau pemberontak. Daripada semua jenis hukuman mati, salib adalah antara hukuman yang paling kejam. Selain kesakitan yang dahsyat akibat dipakukan pada tangan dan kaki, serta kesakitan dan penderitaan itu tidak berakhir dengan cepat. Mereka juga mengalami penghinaan kerana disalibkan dalam keadaan telanjang. Mereka dibiarkan tergantung di atas kayu salib sehingga kehabisan darah dan mati. Dikatakan bahawa ada yang tetap hidup dan menderita di atas salib selama beberapa hari. Ketika digantungkan di atas kayu salib, tangan dan kaki yang dipakukan perlu menanggung beban tubuh. Jadi hari ini menjadikan kesakitan semakin tidak tertanggung. Oleh sebab mereka mengalirkan darah di bawah terik matahari, mereka menjadi sangat kehausan. Oleh itu, bagi orang pada masa itu, salib ialah lambang ketakutan dan kehinaan. Apabila orang Yahudi melihat Yesus mati di atas kayu salib seperti penjenayah, mereka menyangka dia tidak mungkin ialah anak Tuhan. Harapan mereka terhadap raja yang dinanti-nantikan oleh mereka kembali musnah. Seperti askar Roma dalam petikan Alkitab pada malam ini, ada yang mengejek dan menghina Yesus. Para murid Yesus benar-benar percaya bahawa Yesus ialah Mesias. Namun begitu, apabila peristiwa salib terjadi, mereka menjadi bingung dan ketakutan. Tuhan kita pasti anak Allah. Ribut dan ombak pun taat kepadanya, dan roh iblis pun takut kepadanya. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Mereka langsung tidak memahami situasi yang sebenar. Sebaliknya, ada pula yang gembira melihat Yesus disalibkan. Mereka ialah para imam besar dan ketua-ketua orang Yahudi yang melihat Yesus sebagai ancaman bagi kuasa mereka. Orang ramai terlalu menghormati Yesus sehingga mereka tidak dapat menangkapnya. Jika Yesus dibiarkan, kedudukan mereka dalam bahaya. Kini setelah Yesus dibunuh, mereka berasa lega. Sehingga hari ini masih ada orang yang berasa lega apabila orang lain melakukan kesalahan. Saya berharap tiada seorang pun antara anda yang bersikap begitu. Kita seharusnya berdoa dan berharap
agar orang lain berjaya. 그래서 그 사람이 Jika Anda berharap 잘못된 orang lain 일을 gagal 이루려고 hanya 하는 kerana Anda 잘못된 tidak 일을 menyukai 원한다고 mereka, 하면 그건 아주 hal itu merupakan 나쁜 niat yang 악한 sangat jahat 마음 dan berdosa. 아니겠습니까? 또한 누구보다 예수님의 Terutamanya, 십자가를 기뻐하는 iblis dan 것은 syaitan sangat bersuka cita dengan salib Yesus. 원수마귀 사단은 성경의 예언대로 구세주가 Mereka 오시면 sentiasa takut kehilangan kuasa dan autoriti mereka apabila Mesias datang, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab. Oleh sebab mereka telah berjaya menghasut orang jahat untuk membunuh pengalaman yang telah datang ke dunia ini dan menyangka bahawa kuasa mereka akan kekal selama-lamanya. 그렇다면 정령 십자가는 고통과 수치의 상징일까요? Saudara dan saudara yang saya kasih, adakah salib benar-benar lambang penderitaan dan kehinaan? Adakah Yesus yang mati di atas kayu salib menurut rancangan iblis telah gagal menyelamatkan manusia? Sudah tentu tidak. Kematian Yesus di atas kayu salib ialah jalan untuk menyelamatkan manusia. Ia merupakan jalan menuju kemenangan dan kemuliaan. Untuk menyelamatkan orang berdosa dan menjadi Mesias, Yesus harus menerima hukuman mati. Dia menerima hukuman mati di atas kayu salib. Tetapi kerana dia tidak berdosa, dia bangkit dan menghancurkan autoriti kematian. Dia menghancurkan autoriti kematian dan memperoleh kemenangan. Apabila kita percaya kepada fakta ini, kita menerima pengampunan dosa dan melalui iman menjadi satu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Jika anda bersatu dengan Tuhan Yesus dengan cara ini, anda akan dibebaskan daripada kuasa kematian iblis dan anda akan dapat dibangkitkan seperti Tuhan Yesus pada masa hadapan. 원수마귀 사단의 사망 권세에서 풀려나고 장차 우리도 주님과 같이 부활할 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah menanggung semua penderitaan ini, Yesus telah bangkit dan kini berada dalam kemuliaan yang besar. Filipi 2 ayat 9 hingga 11 menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama. Di sini semua nama termasuk malaikat, iblis dan segala nama yang di atas segala nama yang ada di bumi, di bawah bumi dan di alam maut. Tuhan mempunyainya nama yang mengatasi segala nama di syurga dan di bumi, dan nama-nama di syurga merujuk kepada angkatan malaikat dan banyak lagi, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelur, segala isi langit, bumi dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 했지요. Ibrani 12 ayat 2 menyatakan, marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, dia telah menanggung siksa salib tanpa menghiraukan pengahipan itu, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan tata Allah. 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 seperti Yesus menantikan sukacita kebangkitan, orang Kristian yang percaya kepada kebangkitan Yesus memandang salib. Mereka tidak hanya hidup dalam kesakitan dan penderitaan. Sesetengah orang ialah Kristian, tetapi apabila ke gereja, mereka menyembunyikan Alkitab di dalam beg mereka, supaya orang tidak tahu bahawa mereka ke gereja. Di tempat kerja, mereka berkelakuan seperti orang bukan Kristian dan tidak mengaku bahawa mereka ke gereja. Mereka ialah orang yang malu untuk mengaku percaya kepada Tuhan dan ke gereja. Dapatkah mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan berfikir bahawa mereka akan ke syurga?
또 천국 간다고 생각할 수 있을런지요? 우리 만민의 성도님들은 그렇지 않지요. 자, 그 고난을 Namun 넘어 begitu 있는 para jemaah Mamin 구원과 tidak begitu. 생명을 볼 수 있게 되고 Mereka 고난의 dapat 대가로 melihat 주어지는 keselamatan, 천국의 kehidupan 영광을 dan 볼 kemuliaan 수가 syurga 있지요. yang diberikan 이와 melalui 같은 penderitaan 믿음의 itu. 시각을 가진 사람이라면 Jika anda mempunyai 예수님께서 pandangan iman 가신 seperti 길을 ini, 자신도 anda 갈 akan 수 sanggup 있고 menempuh jalan yang 자기 dilalui 십자가로 Yesus 능히 dan 감당할 memikul 수가 salib anda 있습니다. sendiri. 마태복음 16장 24절에 Seperti yang tertulis dalam Matius 16:24, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya. Anda akan dengan rela mengikut jalan Yesus. Kita dapat menemui banyak nenek moyang iman yang memikul salib mereka dan mengikuti Yesus. Petrus, murid pertama Tuhan, Yesus mati syahid di atas salib, memikul salibnya sendiri. Dia bahkan menolak untuk disalibkan seperti Yesus. Sebaliknya, dia disalibkan secara terbalik. Sebelum dia menyaksikan kebangkitan Yesus, dia telah menyangkal Yesus kerana ketakutannya. Namun begitu, setelah dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, dia memperoleh iman rohani. Lalu dia berubah dengan sepenuhnya. Dia dengan berani menyebarkan Injil. Meskipun dia dipukul dan dianiaya semasa menyebarkan Injil, dia tidak berasa dirinya menjadi mangsa dan tidak berasa dirinya berada dalam krisis. Dia kadang-kadang dipenjarakan. Namun begitu, dia bersyukur kerana dihina demi nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Sebelum Paulus bertemu Tuhan Yesus, dia mempunyai pengetahuan dan kehormatan. Dia sangat bangga dengan dirinya sendiri. Dia berasal daripada keluarga yang baik, bahkan memiliki kewarganegaraan Roma pada waktu itu. Jadi dia memang seorang yang mengagumkan. Dia dididik dengan pengajar yang terbaik, mempunyai guru-guru yang terkenal, dan belajar daripada mereka, orang Yahudi sejati, dan tidak kekurangan apa-apa. Namun begitu, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus menjadi permata yang paling berharga di dunia baginya. Dan dia menganggap semua yang dahulu dihargainya sebagai sampah. Oleh sebab kasih karunia menyelamatkannya, si pendosa paling besar daripada hukuman neraka dan memberinya harapan untuk syurga, dia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus. Selain itu, oleh kasih karunia Tuhan Bapa, dia telah dibawa ke Firdaus di syurga dan dia dapat memahami kemuliaan apa yang akan diberikan sebagai balasan atas salibnya sendiri di dunia ini. Rasul Paulus yang dahulunya mengenai Yesus telah menjadi rasul yang paling bersemangat. Ketika dia dipukul kerana menyebarkan Injil, pujian keluar dari mulutnya. Ketika dia dianiaya, kegembiraannya tidak pernah pudar. Walaupun dia dipukul, mengalirkan darah, dan dirantaikan di dalam penjara yang gelap, dia kelihatan memuji dan berdoa kepada Tuhan, serta memuliakannya pada tengah malam. Bahkan pada saat dia sepatutnya tidur. 세상에서 만물의 찌기와 같은 처지가 된다 해도 오직 감사만 할 수 Walaupun dia kehilangan segala-galanya demi nama Tuhan Yesus dan menjadi seperti sampah dunia, dia hanya berasa syukur. Fikirkanlah tentang situasi itu. Bayangkan jika hal seperti itu berlaku kepada anda ketika anda melakukan pekerjaan Tuhan dan anda dihina. Bagaimana anda akan bertindak balas? Adakah anda dapat memuji Tuhan dalam keadaan begitu? Atau adakah anda berasa kesal atau mengeluh? Mengapa anda perlu melalui penderitaan sedemikian? Anda harus menyadari apa yang dikatakan sebagai iman yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, inilah perbezaan antara pandangan roh dan fizika. Dari sudut pandangan badani,
Keuntungan kelihatan sekarang sahaja yang diperhatikan. Namun begitu dari sudut pandangan rohani, perkara lebih besar yang benar dan kekal dapat dilihat. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 18, aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari sudut pandangan rohani, bukan penderitaan salib yang terlihat, tetapi kemuliaan selepas salib. Oleh itu, kita tidak seharusnya hanya melihat penderitaan salib, tapi juga melihat kemuliaan yang akan diperoleh selepas salib. Alkitab menyatakan bahawa jika tidak ada kemuliaan seperti itu, orang Kristian di dunia ini merupakan orang yang paling malang. Antara orang Kristian itu yang paling malang ialah domba-domba di gereja Mamin. Anda datang ke gereja pada awal pagi untuk memelihara hari Sabat dengan sepenuhnya, makan mie untuk makan tengah hari dan menghadiri ibadat malam. Sesetengah orang pulang ke rumah, tetapi banyak yang menghadiri perjumpaan, kunjungan dan berada di gereja untuk berdoa dalam perjumpaan doa Daniel. Selain itu, pada hari biasa selepas bekerja, anda makan malam ringan dan berdoa hingga larut malam. Kemudian apabila sampai di rumah, ada yang sampai di rumah jam 1 pagi. Kemudian anda tidur sebentar, bangun awal, pergi bekerja dan bekerja keras. Walaupun hidup dan kehidupan yang berulang-ulang seperti ini, kita dapat bersyukur kerana kita tahu dan percaya akan kemuliaan yang akan datang kepada kita. Jika tiada kemuliaan seperti itu, orang Kristian akan berasa sangat sengsara dan kawanan mami kita akan menjadi orang yang paling sedih. 이런 반복된 생활을 하시면서도 감사할 수 있는 것은 장차 우리에게 올 영광을 알기 때문에 믿기 때문에 그런 거 아니겠습니까? Namun begitu, anda yang kelihatan malang 만약 그런 게 sebenarnya 없다면 tidak akan menjadi 믿는 seperti 자들은 itu. 심히 불쌍한 자이되 Anda 우리 akan menjadi 만민의 orang 형제가 tampil 가장 paling 불쌍한 mulia. 사람들이 될 것이라 이 말이에요. Kerana Tuhan pasti akan membalas anda 결코 여러분, menurut apa yang telah anda 불쌍한 lakukan dan 여러분이 taburkan. 결코 되지 않을 겁니다. 가장 Oleh 영광 itu, 중에 kita 나오신 sebenarnya 여러분들이 tidak malang. 행한 대로 Kerana 주는 kita 대로 percaya bahawa ada 하나님은 kemuliaan di hadapan. 분명히 갚아주신다고 했기 Anda 때문에. tidak malang. 그러나 앞으로 영광이 있는 거 분명히 믿기 때문에 결코 저희들은 불쌍하지 않습니다. 여러분들도 불쌍하지 않습니다. 그러므로 영의 Oleh itu, 시각을 orang yang 가진 mempunyai mata 사람들은 rohani memikul salib dengan sukacita 믿음의 seperti Yesus 선진들처럼 dan banyak nenek 기쁨으로 moyang iman. 자신의 십자가를 Mereka 지고 tidak mencari 갑니다. keuntungan atau kesenangan diri. 자기 유익을 Mereka hidup 구하거나 mengikut 쾌락을 kehendak 쫓아서 Tuhan. 살아가는 것이 아니라 Mereka mencari keuntungan untuk orang lain dan mengorbankan diri mereka. 상대 유익을 Mereka 구하고 hidup dengan 희생하며 penuh kesedahanaan dan 헌신하는 삶을 bijaksana. 사는 것입니다. 그러면 과연 여러분은 어떤 시각으로 예수님의 십자가를 바라보십니까? 물론 주를 믿는 Sekarang dari 성도라면 sudut pandangan manakah anda 나에게 melihat 있어서 salib? 예수님의 십자가는 부활의 Sudah tentu 소망이며 jika anda benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, anda pasti akan berkata, bagi saya, salib Yesus Kristus ialah harapan kebangkitan dan hidup yang kekal. Selain itu, jika anda telah mengalami kuasa Tuhan dan menyaksikan kewujudan sejati Tuhan, anda pasti akan dapat melihat perkara dari sudut pandangan rohani. Namun begitu, bahkan antara mereka mengaku demikian, banyak orang berasa sukar memikul salib mereka sendiri dan cuba untuk menanggalkannya. Tidak kira berapa kali anda diajar bahawa ini adalah kehendak Tuhan. Anda tidak dapat taat jika ia tidak memberikan manfaat kepada anda. Jika anda taat dengan iman, hal itu benar-benar suatu kehormatan dan berkat yang besar. Namun begitu, oleh sebab anda mengikut realiti yang ada di hadapan mata, anda akhirnya tidak taat dan dengan sendiri memilih jalan yang sukar. Hal ini sangat menyedihkan. Sebagai contoh, dalam Matius 19, kita melihat seorang pemuda kaya datang kepada Yesus lalu berkata, Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan kekal? Apabila Yesus menjawab bahawa dia harus mematuhi perintah Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, dia berkata, semua hukum ini telah kupatuhi. Adakah lagi yang harus kulakukan? Dia mengatakan bahawa dia sudah mentaati semua perintah.
우리 주님을 Adakah dia telah 인정하셨지요. mentaati semuanya? 자, Benar, 그가 이렇게까지 dia telah 자신 있게 melakukannya. 대답하는 것을 보면 Yesus 나름대로 mengakuinya. 선을 사모하고 Ketika kita melihat dia menjawab dengan begitu yakin, kita dapat melihat bahawa dia sedang mencari kebaikan dan berusaha untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia juga mempunyai hati yang mempercayai Yesus. Sebab itulah dia bertanya soalan ini dengan harapan untuk mendapatkan jawapan. Kemudian Yesus menyuruh dia melakukan suatu perkara. Matius 19 ayat 21 hingga 22. Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah, jual segala harta bendamu dan sedekahkan kepada orang miskin. Yesus mengakui bahawa pemuda ini mentaati perintah, tetapi memberitahunya bahawa jika dia ingin menjadi sempurna, dia harus menjual hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Dalam pentadbiran kerasulan, anggota gereja awal menjual harta mereka dan memberikannya kepada orang miskin, saling memenuhi keperluan. Inilah yang dilakukan oleh orang yang benar-benar menerima kasih karunia Yesus. Hal ini bukan tentang mengumpulkan harta dan menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi berkongsi dengan orang lain dan menjaga orang yang dalam kesusahan. Oleh itu, Yesus berkata kepadanya, pergilah, jual segala harta bendamu dan sedekahkan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di syurga. Sesudah itu, datanglah dan ikut aku. Apabila mendengar jawapan Yesus, pemuda itu beredar dari situ dengan duka cita, kerana dia seorang yang kaya raya. Pemuda ini mendambakan hidup yang kekal, dan walaupun dia percaya kepada Yesus, dia tidak sepenuhnya dapat melihat Yesus dengan mata rohani. Dia menyangka bahawa selepas dia membahagikan hartanya, dia akan menjadi miskin. Hal ini seolah-olah apabila dia menyerahkan apa yang paling berharga baginya, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Jika dia dapat melihat dengan mata rohani, dia akan tahu bahawa jika dia taat kepada Yesus, dia akan menerima berkat syurgawi yang tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa benda di bumi ini. Namun begitu, pemuda ini tidak dapat menerima kata-kata Yesus dengan sukacita kerana dia melihatnya dengan mata badani. Sebaliknya, teguran Yesus menjadi beban baginya. Kita melihat banyak orang Kristian pada hari ini adalah seperti pemuda ini. Mereka berkata mereka percaya, tetapi mereka kurang perspektif rohani. Jadi walaupun mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak mentaatinya dengan sepenuhnya. Ketika mereka mendengar firman, mereka menerima kasih karunia dan menjawab amin. Tapi ketika hendak mentaati, mereka menghadapi pelbagai rintangan. Tuhan berfirman, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Jika seseorang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Dia menyuruh kita untuk mengejar damai dan kebaikan, walau dalam keadaan begitu. Dia berfirman, kamu harus merendahkan diri dan melayani orang lain untuk menjadi besar. Dia juga berfirman, jangan melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hiduplah demi kepentingan orang lain dalam segala hal. Namun begitu, jika pandangan badai masih wujud, sukar untuk bersikap lemah lembut ketika orang lain bersikap kasar dan tidak munasabah. Mungkin anda berasa tidak selesa untuk merendahkan diri dan berdamai dahulu, walaupun orang itu lebih bersalah berbanding dengan anda. Orang lain hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi anda berusaha mencari keuntungan bagi orang itu. Jadi anda berasa seperti anda sentiasa dalam kerugian. Jika anda merendahkan diri dan berkorban, anda tidak akan menjadi lebih tinggi, malah mungkin kelihatan seperti orang bodoh bagi mereka. Alkitab menyatakan, sentiasa bersukacita dan bersyukur. Tetapi apabila anda dianiaya atau menghadapi kesukaran, perasaan anda tersakiti. Kadang-kala anda akhirnya mengeluh dan merungut, bukannya mengucapkan kesyukuran. Alkitab juga menyuruh kita meninggalkan dunia ini,
tetapi Anda mungkin berasa berat hati untuk melepaskan sesuatu yang Anda cintai. Oleh itu Anda kadang-kadang berfikir, bolehkah saya ambil sedikit saja lalu mengambilnya? Inilah keadaan orang yang percaya kepada Tuhan tetapi masih mempunyai perspektif badani. Namun begitu apabila saya melihat orang mengaku percaya dengan mulut mereka tetapi tidak dapat mengatasi walaupun satu keinginan badani dan berusaha melakukan keinginan badani dibenci Tuhan, saya meragui kebenaran pengakuan iman mereka. Jika mereka benar-benar percaya, mereka tidak akan masuk neraka. Oleh itu, iman sejati bukanlah pengetahuan semata-mata, tetapi penyunatan hati, menambahkan roh, meninggalkan kesenangan dunia, dan sentiasa mengenangkan salib serta penderitaan Yesus. Sebaliknya, orang yang berpandangan badani dan ke gereja masih mencintai dunia ini. Katakan Anda berada dalam keadaan yang sangat susah sehingga perlu berasa risau tentang makanan Anda, dan seorang yang sangat kaya menawarkan Anda sesuatu. Jika Anda bekerja keras selama 1 jam, dia akan memberi Anda wang yang sangat banyak, cukup untuk Anda hidup mewah semua hidup Anda. Adakah Anda akan menolak tawaran itu kerana tidak mau bekerja selama 1 jam? Jika kata-kata orang kaya itu adalah benar, Anda akan bekerja keras selama 1 jam tanpa berasa penat pun. Anda akan melakukannya dengan gembira, membayangkan bagaimana Anda akan membelanjakan wang itu nanti. Begitu juga dengan orang yang berharap kepada syurga melalui iman. Mereka tidak menganggap hidup menurut firman Tuhan sebagai sesuatu yang sukar kerana mereka dapat melihat dengan mata rohani. Jika Anda membandingkan kehidupan di dunia ini dengan kekekalan, hari ini tidak sampai sesaat pun. Hidup di dunia ini hanya seperti 1/1000 daripada 1 saat berbanding dengan kekekalan. Oleh itu, apa yang sukar tentang hidup menurut firman Tuhan? Bagi kita yang benar-benar berharap kepada syurga melalui iman, hidup menurut firman bukanlah sesuatu yang sukar kerana kita dapat melihat dengan mata rohani. Bayangkan betapa ruginya jika selepas menikmati kesenangan dunia ini yang sekejap, seseorang hanya layak masuk ke Firdaus di alam kekekalan. Bagaimana jika dia langsung tidak layak masuk Firdaus? Hidup di dunia ini terlalu singkat, ibarat waktu yang hilang sekejap mata jika dibandingkan dengan kehidupan kekal di syurga. Oleh itu, walaupun kita harus memikul salib dan menanggung penderitaan untuk seketika di bumi ini, kita dapat menanggungnya dengan sukacita kerana kita menantikan kemuliaan syurga yang kekal dan yang lebih besar di syurga. Saudara-saudara yang saya kasih, orang yang mempunyai visi jasmani dan orang yang mempunyai visi rohani mendapat jawapan yang sangat berbeza bagi doa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatnya. Ini pasti, ia adalah benar. Apa-apa saja Anda minta dalam doa, percayalah bahwa Anda telah menerimanya. Maka hal itu akan terjadi. Anda percaya bahwa Anda telah menerimanya dan berdoa, tetapi tidak menjadi kenyataan? Adakah firman Tuhan salah? Tidak. Firman Tuhan sama sekali tidak salah. Anda percaya dan berdoa tetapi tidak menerima jawapan? Hal itu tidak mungkin berlaku. Apa saja yang Anda minta dalam doa, percayalah bahwa Anda telah menerimanya. Inilah berlaku apabila jenis iman ini diberikan apabila Anda mengingkirkan segala keinginan badani, mengingkirkan segala pemikiran badani,
육신의 생각을 dan 끊어버리고 masuk ke dalam 내가 iman 영으로 roh. 들어갔을 때 이런 믿음이 주어지는 것이라 이 말이에요. Segala sesuatu yang anda percayai dan doakan akan mendapat jawapan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, 다 응답이 되어지는 거라 이 말이에요. kerana imanmu terjadilah seperti apa yang kamu inginkan. Iman sebegini tidak akan diberikan selagi pemikiran dan pandangan anda masih berbentuk badani. Selepas berdoa, anda mulai ragu semula dan berfikir, adakah doa saya akan mendapat jawapan? Mengapakah perkara ini berlaku? Kerana anda masih hidup dalam badani. Namun begitu jika anda berfikir secara rohani, melihat dengan mata rohani, dan berdoa dengan fikiran rohani, anda pasti akan menerima jawapan. Walaupun anda sakit, anda dapat sembuh jika anda berdoa dengan pemikiran dan mata rohani. 아픈 것도 마찬가지예요. 영으로 들어가 보면 그런 Kecuali dalam situasi tertentu, 어떤 하나님의 di mana 섭리가 anda tidak dapat 왕이 sembuh 된다면 그거는 kerana 이유가 ketentuan 있어요. khas 어느 섭리가 atau 있어서 keadilan 응답되지 Tuhan. 않는 그런 경우를 빼고는 다 응답이 Tidak 되는 거라 sekadar percaya bahawa anda menerimanya, tetapi percaya bahawa anda telah menerimanya. 그리하면 너희 그대로 되리라 하신 예수님의 말씀이 나옵니다. 앞으로 받을 것으로 Orang yang 믿는 것이 percaya 아니라 bahawa permintaan 이미 mereka telah 받은 mendapat 줄 jawapan, 믿으라 하신 secara 것입니다. semula jadi akan 받을 mengamalkan 줄을 믿는 firman 사람들은 Tuhan 어찌 dan 하나님과 menabur 뱀치 benih. 않겠고 심치 않겠습니까? Mereka percaya bahawa Tuhan akan membalas mereka 30, 내가 심은 것이 60, 30배, 60, 100배로 bahkan 100 kali ganda kerana mereka percaya bahawa mereka telah menerimanya. Selain itu, mereka menjadi kaya. 믿음을 갖지 않는 것뿐이죠. 믿음을 갖고 하나님 앞에 행하면 부유해지지 않을 사람이 Anda tidak mempunyai iman sebegitu dan tidak mengamalkannya. Tetapi jika anda percaya dan mengamalkannya, anda juga akan menjadi kaya. Setengah orang menyalahkan Tuhan apabila jawapan doa lambat datang sambil bertanya, mengapakah Tuhan belum memberi? Mereka berada dalam keadaan terdesak dan teruk. Jadi bagaimana mereka dapat percaya bahawa mereka telah menerimanya? Oleh itu, walaupun mereka berdoa dengan berkata, saya serahkan semuanya kepada Tuhan Bapa, mereka tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan, sebaliknya mengikut cara sendiri dan bergantung kepada manusia. Sebaliknya, orang yang sekali telah percaya dalam hati dan berdoa untuk sesuatu akan terus menantikannya dengan iman hingga ke akhirnya. Mereka tidak berubah walau dalam apa-apapun keadaan. Walaupun jawapan itu mengambil masa yang lama atau keadaan berubah, mereka tetap tidak berubah dan tidak goyah. Hal ini demikian kerana mereka tidak memandang realiti yang suram, tetapi memandang jawapan yang telah pun diberikan dengan mata iman. Oleh itu, pada akhirnya kehendak mereka akan menjadi kenyataan pada masa yang paling sesuai menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, 1 Korintus 1:18 menyatakan, bagi mereka binasa, berita tentang salib dianggap suatu kebodohan. Namun demikian bagi kita yang disamakan Allah, berita itu menunjukkan kekuasaannya. Tuhan akan membangkitkan kita. Pada hari itu, orang yang berada di dalam kubur akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup akan diangkat ke syurga. Hal ini sahaja sudah menunjukkan kuasa Tuhan. Ayat 23 dan 24 menyatakan, sebaliknya kami memberitakan Kristus yang disalib. Hal ini menjadi sepatu sandungan kepada orang Yahudi dan dipandang bodoh oleh bangsa-bangsa lain. Namun demikian bagi mereka yang dipanggil Allah, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus kuasa Allah dan kebijaksanaan Allah. Salib yang kelihatan bodoh dan memalukan pada pandangan mata badani merupakan kuasa Tuhan dan kebanggaan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika anda dapat percaya kepada ketentuan dan kasih Tuhan yang terkandung dalam salib, anda tidak akan memandang penderitaan salib, tetapi kemuliaan syurga. Yang penting di sini ialah anda pada akhirnya mesti mempunyai pemikiran rohani untuk dapat melihat dengan mata rohani. Hanya dengan menyingkirkan dosa dan mempunyai hati yang kudus, barulah kita dapat melihat kehendak Tuhan terlebih dahulu, tanpa tertumpu kepada keuntungan segera atau kesukaran yang nyata. Hanya dengan demikian kita dapat percaya dan taat, sekalipun perkara yang mustahil
untuk ditaati manusia, dan melalui ketaatan kita akan menerima berkat. 순종할 수 있고 순종함으로 축복도 받을 수 있는 것이지요. Saudara dan saudara yang saya kasihi, saya berharap anda akan menurunkan penderitaan Yesus dan ketentuan Tuhan yang terkandung dalam salib. Saya juga berharap anda semua segera menjadi orang yang mempunyai pemikiran dan penglihatan rohani dengan memahatkan kasih yang besar itu dalam hati anda. Oleh itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan pada setiap hari dengan hanya memandang kemuliaan syurga yang kekal dan bukannya memandang perkara-perkara di dunia ini. 삶을 살 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.